KPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakash syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan, wahai Tuhan yang Maha Besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka. Justru dengan penuh harapan kami memohon kepadamu, ya Allah, bantulah anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini. Ya Allah, Engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini. Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki. Yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan solehah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alaina wa alaihim hikmataka wanshur alaina wa alaihim min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmah-Mu dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmu-Mu yang luas. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assirha watmim lana bi khair. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini, ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana Engkaulah yang menciptakan kami, dan kami merayu kepadamu, ya Allah, kerana Engkaulah yang Maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Didik TV KPM. Wahai ibu yang ku kasihi, aku sangat rindukan belayanmu. Sesungguhnya kasih sayangmu tidak ternilai. Oh ibu, restumu amat aku harapkan, kerana di situ letaknya syurgaku ini. Tidak terbalas segala jasamu, oh ibu. Didik TV KPM. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Ayah dan ibu, ayah dan ibulah mesti dihormati. Selamat pagi, Cikgu. Assalamualaikum, selamat pagi. Wah, anak-anak murid semua terus selamat pagi. Nampaknya sungguh bersedia kembali ke teras di Didik TV KPM bersama saya, hos anda, Nisa K. Dan tadi anda sudah melihat adik-adik semua dah menonton persembahan
guru kita pada hari ini, tetapi bukan seorang guru, tetapi kita ada 2 orang guru, di mana subjek kita hari ini kita akan menyentuh mengenai sejarah, pendidikan moral serta bahasa Melayu. Menarik sangat-sangat integrasi antara 3 subjek ini, di mana topik kita adalah hormat menghormati dalam konteks menghormati keluarga. Nak kenal lebih lanjut tak siapa guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita? Kita tonton profil mereka. Didik TV KPM. Itu dia adik-adik guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk topik hari ini, iaitu hormat menghormati. Kita berkenalan dan mempersilakan terlebih dahulu guru yang pertama, yang adik-adik semua dah dengarkan nyanyian merdu beliau. Saya dekat sebelah macam terharu, pagi-pagi dah ada orang menyanyi untuk kita. Lebih bersemangat nampaknya. Saya ingin mempersilakan Cikgu Muhammad Fairuz yang merupakan guru pendidikan moral dari SK Putrajaya Presin 161. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pagi-pagi dah menyanyi untuk kami. Ya, alhamdulillah. Terharu, berbesar hati rasanya Cikgu. Terima kasih, Dan Kak kita Nisa. ingin menjemput Cikgu Farah Wahidah Ahmad Fuzi, iaitu guru bahasa Melayu dari SK Tanjung Malim Perak. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Nisa. Sama-sama. Selamat pagi Terima semua. kasih Cikgu sudi bersama dengan kami. Pagi-pagi tadi kita dah orang kata apa, berada di sini bersama-sama. Kita nak ingatkan kepada para penonton semua untuk kekal menjaga SOP, dan kami di sini pun seperti anda lihat memakai mask dan sebagainya. Itu adalah SOP yang kami jaga di sini. Mungkin adik-adik tidak perasan, sebenarnya set kami cukup luas untuk kekalkan jarak sosial. Berapa adik-adik? 1 meter ya Cikgu. Dan kita sentiasa basuh tangan dan pakai hand sanitizer. Jom Cikgu, kita pakai hand sanitizer. Sekejap lagi nak pegang-pegang barang-barang semua kan. Saya pun pakai juga. Pakai bila dah sentuh macam-macam tu adik-adik, gosok celah jari semua tapak tangan macam tu, supaya kita sentiasa terhindar dari COVID-19. Cikgu, kita masih belum menang, jadi kita harapkan sama-samalah kita jaga kita. Lebih-lebih lagi adik-adik sudah nak kembali ke sekolah. Adik-adik di rumah dan semua penonton, sebenarnya kita tidak bertiga sahaja Cikgu. Betul tu Nisa. Untuk kekal menjaga jarak sosial, kita ada panggilan video secara talian. Benar. Dengan adik-adik, iaitu daripada SK Putrajaya Presin 81. Kita ada adik-adik dari SK Lieutenant Adnan Selangor, SK Putrajaya Presin 161 dan SK Tanjung Malim Perak. Assalamualaikum adik-adik. Assalamualaikum Cikgu. Hai murid-murid. Kalau di sekolah tak boleh nak salam-salam Cikgu kan? Kita Betul, letak tangan Nisa. di dada adik-adik. Letak tangan di dada semua. Okey, semua ikut cikgu. Ikut Cikgu. Dan kita ucapkan selamat pagi Cikgu. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi murid. Selamat pagi murid-murid. Ya, begitulah kita di sekolah nanti mengamalkan norma baharu. Baiklah Cikgu, topik kita hari ini adalah integrasi di antara 3 subjek Cikgu. Betul tu, Nisa. Sangat-sangat menarik, di mana zaman saya tak payah sebutlah Cikgu. Dah lama bertahun-tahun mungkin tidak ada apa yang kita ada. Tetapi Cikgu, sebelum nak bercerita dengan lebih lanjut topik-topik kita kan, saya ingin ingatkan bila kita dah menjaga jarak begini, dah 1 meter, kita boleh buka mask. Dan Boleh buka, sekiranya, ya, apabila kita membuka mask kan adik-adik, di kedai makan ke atau di mana-mana anda berada, jangan lupa untuk simpan dalam beg plastik atau bekas khas supaya ianya kekal bersih. Kalau bawa lebih mask pun lagi bagus supaya kita kerap tukar dan tak pakai mask yang kotor ya adik-adik. Simpan elok-elok, nanti bila kita nak keluar lagi, pakai kembali. Ataupun tukar je yang baru, lebih baik. Betul tu, Cikgu. Nisa. Topik kita hari ini Cikgu, mungkin Cikgu boleh sentuh sedikit apa yang kita nak rangkum pada hari ini. Apa poin-poinnya? Silakan Cikgu.
Okey, terima kasih Nisa. Okey, sebelum tu mari kita saksikan. Okey, kita lihat. Mungkin cikgu boleh ceritakan secara kasar terlebih dahulu Okey. topik-topik kecil kita pada hari ini. Okey, terima kasih silakan. Nisa. Okey, jadi pada pagi ini kita sama-sama kita merupakan subjek yang sangat unik. Kita bukanlah subjek yang menunjukkan satu-satu subjek, Ya. tetapi kita nak mempelajari, menerokai tentang bagaimana civic diterapkan dalam mata pelajaran yang telah ditetapkan. Ya. Kalau daripada segi pendidikan moral pula cikgu? Okey, kita terapkan nilai dalam seperti Cikgu Farah bagi tahu tadi, memang kita dah ada macam mana cara untuk kita mengajar civic dalam mata pelajaran tu. Okey, makna ni di situlah kita boleh masa kurang-kurangnya pelajar boleh tahu mana hak, mana peranan dan tanggungjawab mereka. Itu yang peranan penting, Sa. dan tanggungjawab. Itu yang kita Ini, nak tekankan kepada murid kita. 3 poin yang kita akan tekankan sepanjang episod kita pada hari ini selama 1 jam. Diharapkan adik-adik di rumah, semua penonton seluruh Malaysia hendaknya kekal menonton sehingga ke akhirnya sebab ada banyak perkara yang cikgu nak kongsikan. Jadi kita pun bersedia dengan nota. Adik-adik yang bersama-sama dengan kita pun tak sabar nak mulakan kita punya pelajaran pada hari ini. Adik-adik semua dah sarapan ya? Dah. Yang penting sarapan pagi-pagi ni tak ada soalan lain cikgu. Betul. Sarapan. Nisa sudah bersarapan ke? Alhamdulillah belum. dah cikgu dah minum dah tadi. Cikgu sudah? Sudah. Sibuk macam mana pun Nisa, sarapan itu sangat penting untuk menjaga kesihatan kita. Menjaga kesihatan. Itu merupakan peranan kita untuk menjaga kesihatan kita. Yang penting nanti dah masuk sekolah adik-adik jangan lupa minum dulu dan juga sarapan. Baiklah cikgu, kita boleh mulakan dengan topik pertama kita cikgu. Silakan. Cikgu Farah atau Cikgu Farul yang nak mulakan? Cikgu Farul. Okey. Baiklah, sebelum kita pergi lebih panjang lagi, mari kita saksikan slide. Okey. Yang akan cikgu tunjukkan. Ya, cikgu boleh tap je dekat skrin tu. Ya. Okey, sebagai pengenalan murid-murid dan juga penonton, Info Civic, tahukah anda bahawa pendidikan civic mula diperkenalkan mulai Jun 2019 bermula di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Ia dilaksanakan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan juga Sejarah. Untuk itu, topik ini menekankan 4 nilai teras civic iaitu kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan. Untuk itu, selanjutnya mari kita teruskan dengan pembukaan kita tentang civic. Okey murid-murid, tanpa membuang masa, kita mulakan dengan kita akan dengar seorang murid kita. Ya. Okey, okey murid-murid, cikgu nak tanya, siapa nak baca satu cerita pendek pada pagi ini? Siapa agaknya? Siapa yang nak baca boleh angkat. Oh, ramai semua nak baca. Nisa macam ni lah di sekolah. Kalau kita tanya, semua berlumba-lumba. Okey Alia. Alia tadi awal-awal lagi dah angkat yang hijau ya. Okey Alia, mari kita dengar apa yang Alia akan baca untuk mulakan pagi ini. Silakan Alia. Pada cuti sekolah yang lalu, kami sekeluarga tidak ke mana-mana. Ayah dan ibu telah menyusun jadual untuk kami sekeluarga supaya cuti sekolah diisi dengan perkara yang berfaedah. Setiap pagi, kami sekeluarga bersarapan dan bersenam bersama-sama. Aku berasa gembira kerana kami dapat berkumpul. Aku membantu ibu di dapur, manakala abangku pula membantu ayah mencuci kereta dan membersihkan laman. Petang itu, aku ternampak ada jiran yang baru berpindah bersebelahan rumahku. Ayahku, Encik Syah, seorang yang peramah. Ayah mula bertegur sapa dengan jiran baru kami sebagai tanda hormat. Manakala ibu pula mengulurkan juadah untuk jiran kami. Sudah tentu mereka kepenatan. Aku sempat berkenalan dengan anak jiran sebelah yang kebetulan sebaya dengan umurku. Aku berasa bangga kerana mempunyai sebuah keluarga yang saling menghormati antara satu sama lain dan hidup harmoni. Bula air kerana pebentung,
bulat manusia kerana muafakat. Wah, tahniah Alia. Terima kasih, Alia. Cikgu nampak bacaan yang intonasi sebutan yang betul. Betul Bagus Alia. tu. Kita nak bagi berapa markah ni? Okey, kita bagi Berapa bintang? Kita bagi 3 bintang sebenarnya sebenarnya. Okey, bagi Kita banyak dah bintang. bagi dah ada bintang dah. Okey. Okey. Nisa, begitulah ya kalau dalam bahasa Melayu walaupun kita nak terapkan nilai civic, tetapi lihatlah dalam bahasa Melayu perlu membaca dengan bahasa yang betul. Ya, Okey. saya pun suka dengar intonasi yang dibaca oleh adik Alia kita tadi. Seronok Betul baca. Nisa, kalau kita baca dengan intonasi yang betul, lancar dan sebagainya, dia dapat mewujudkan rasa seronok. Okey, sekurang ni kita dah mudah faham sebenarnya kan? Okay, jadi indahnya bahasa kita Ya, betul. kerana bahasa lebih pembelajaran kita lebih bermakna kan Ya, Cikgu betul, Fairuz. betul. Okey. Jadi pada pagi ini, Cikgu akan bertanyalah kepada murid-murid cikgu ni Tanya lagi, cikgu, silakan. Okey, faham tak dengan petikan yang Alia baca tadi, yang rakan awak tadi? Faham tak? Faham, cikgu. Okey, faham. Terima kasih. Nampaknya Okey. semua beri perhatian. Betul Ya. Nisa, saya betul-betul teruja dengar anak murid kita baca sebab bayangkan dah lama kita tak bersua. Ya, tak Dan lama lagi, hari cikgu. Isnin ni merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu oleh semua guru kerana sangat-sangat macinlah kita nak dengar balik murid kita baca Ya, betul tadi. cikgu. Yang penting SOP dijaga ya adik-adik. Betul tu Nisa. Okey, cikgu nak tanyalah murid cikgu. Okey, Dirash. Okey, Dirash. Hai Dirash. Hai, cikgu. Hai Dirash, sihat? Sehat, cikgu. Okey Dirash, cikgu nak tanya Dirash lah kan. Dirash faham dengan petikan tadi. Okey, Dirash pernah tak mengalami situasi yang sama macam keluarga Encik Syah tadi? Dirash pernah melihat ada jiran baharu yang baru berpindah di rumah Dirash. Pernah tak rasa macam tu? Pernah? Pernah, cikgu. Okey, bagaimana pula dengan Nisa? Nisa pernah tak rasa situasi ni? Ya, pernah cikgu. Mungkin mula-mula bila jiran baru, semua macam, siapa tu cikgu? Oh, Siapa saya- tu? Kan, kita tanya-tanya. teruja Ya, kan? kita tanya siapa agaknya jiran baru kita? Ada tak anak dia yang sebaya dengan kita? Boleh tak jadi kawan? Ayah kita pun, ada geng baru kan? Jadi itu yang digambarkan di dalam petikan tu ya cikgu. Betul. Ya. Jadi apa yang saya nak tunjulkan lah ya. ya. Okey, tadi murid-murid kita dah faham. Okey, di mana adanya jiran baru berpindah dan bila macam Nisa cakap tadi lah, Teruja. kita macam teruja ni nak cari jiran kita kan. Jadi di situ sudah wujud satu empati, rasa seronok adanya orang baru kan. Jadi bila kita dah seronok ada orang baru, mesti kita tahu peranan kita sebagai seorang murid ataupun seorang anak yang baik untuk apakah yang kita buat untuk jiran baru kita tu Lisa. Tak adalah macam kita diam je Tak kan. tegur Tak kan. tegur je kan. Macam Lisa cakap, kita mesti Ya. rasa wow, bestnya ada jiran. Betul. Nak tahu dengan lebih lanjut apa yang sepatutnya kita lakukan jika ada jiran baru, nak berkenalan ke, nak hantar mangkuk tingkat ke, kita akan sama-sama tahu selepas ini. Adik-adik kita berehat dahulu, boleh minum sekejap. Saya pun nak pergi minum, nak jamah kuih. Jangan ke mana-mana tau. Ya Lisa, teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Didik TV KPM, rancangan teras di mana subjek kita adalah Bahasa Melayu, Pendidikan Moral dan kita akan menyentuh sedikit sejarah. Topik kita pada hari ini adalah hormat menghormati. Tadi Cikgu Farah dah sebutkan kalau ada jiran baru, apa agaknya yang harus kita lakukan? Apa dia cikgu? Okey, begitu ni Nisa.
Okey, bila kita ada jiran baharu, okey, kita mesti dahulu memulakan salam perkenalan kita Nisa. Janganlah tunggu sampai dia pun datang dekat kita kan. Okey Nisa, tadi ada yang murid kita tertanya-tanya, cikgu, Nisa perasan tak ada sesuatu pada petikan kita tadi? Sesuatu? Peribahasa. Bahasa? Apakah itu cikgu? Okey Nisa, okey murid-murid. Di sini ada bulat air kerana apa bentuk? Bulat manusia kerana muafakat. Apa maksudnya? Cikgu Fairuz, pernah dengar tak? Mestilah pernah Pernah kan? dengar tapi dah lupalah apa maksudnya. Sebab ia jarang digunakan, Mungkin ada jawapan nanti Cikgu adik, Fairuz. murid Okey, kita. ada tak murid-murid cikgu yang nak jawab apa maksud bulat air kerana apa bentuk? Bulat manusia kerana muafakat. Ada tak yang nak jawab? Fahim? Hai Fahim. Oh, okey, Ainul. Okey, apa maksud bulat air kerana apa bentuk? Bulat manusia kerana muafakat. Maksudnya ialah bersatu padu dan bermuafakat. Betul tu Nisa. Kita kena Bagus, bersatu Nisa. padu. Kita kalau tak bersatu padu, kalau tak muafakat tak guna juga kan? Betul. Kita kena bersatu padu dan kita mesti muafakat untuk satu kata ataupun dalam perbincangan, lebih-lebih lagi dalam konteks diri kita kan, dan juga keluarga. Okeylah Nisa. Okey, sekarang saya nak tanyalah murid saya, Alia Adriana. Alia. Cikgu. Okey Alia, kita perlulah Fairuz tunjukkan bintang-bintang kita ni. Ini penting Nisa. Bintang ni macam nak saya. Kalau kita di kelas siapa Nisa, yang dapat 5 bintang. bintang-bintang inilah yang menjadi pujaan hati anak murid kita Nisa. Sebab ini merupakan dia punya imbuhan kepada mereka. Okey Alia Adriana. Okey, tadi Alia dah baca. Okey, Alia dah baca tentang keluarga Encik Syah kan? Okey, tadi Encik Syah, dia ibu bapa Encik Syah, dia telah menyusun jadual semasa cuti sekolah. Bagaimana pula dengan Alia? Alia ada tak ibu bapa Alia yang susun jadual cuti sekolah? Sebab sekarang pandemik COVID kan, kita tak boleh ke mana-mana. Jadi apa agaknya yang pengisian ibu bapa Alia buat? Ada tak jadual untuk Alia? Ada. Okey, Alia, bagaimanakah cara untuk Alia mengisi masa lapang Alia dalam cuti sekolah? Okey, apakah peranan Alia untuk diri sendiri? Okey, Alia, apa peranan Alia? Saya membantu ahli keluarga untuk mengemas rumah atau menyediakan juadah waktu malam ataupun petang. Wah, dengar tu Nisa. Maknanya Alia ni pandai memasak lah ni. Alia pandai masak lah ni Tahniah dia sebab pandai memasak. Cikgu bagi 3 bintang 3 untuk Alia. bintang. Bagus Alia. Macam itulah ya Nisa ya. Kita memang tak dapat nak ke mana-mana. Jadi itulah masa untuk kita membantu. Saya tertarik dengan Alia punya jawapan tadi. Menyediakan masakan pada waktu malam kan. Okey. Okey Alia, terima kasih. Bagus ya Alia. Okey Cikgu Fairuz. Ya saya. Okey, jadi sebagai warga negara yang bertanggungjawab ya, kita selaku diri kita sendiri, kita mesti berperanan, okey, dan kita mengetahui hak kita, apa yang kita akan lakukan demi kebaikan diri kita walaupun ia bermula daripada diri kita sendiri Nisa. Ya, cikgu. Sebelum kita nak pergi lebih jauh, yang penting kita mesti bermula dengan diri kita sendiri. Kita tahu peranan kita pada keluarga kita. Betul tu Cikgu Farah. Okey, Cikgu Fairuz. Ya, saya. Sebut pasal keluarga Cikgu Fairuz. Apa pula maksud keluarga tu Cikgu Fairuz? Keluarga. Ya. Apa makna keluarga sebenarnya? Apa maksud keluarga? Saya tahu cikgu. Apa Ada Nisa? ayah, ada mak, adik-beradik, Ya. atau nenek itu semua keluarga. Okey, betul Nisa. Okey, di sini saya ingin memberitahu bahawa keluarga ni sebenarnya memberi 2 takrifan. Okey. Jadi pertama keluarga asas dan yang kedua keluarga kembangan. Jadi kalau boleh tengok ya dekat sini cikgu ada sediakan. Okey, inilah Nisa. Ini keluarga asas yang terdiri daripada ibu, ayah dan juga adik-beradik. Kalau keluarga kembangan macam Nisa cakap Datuk Nenek tadi, itu adalah merupakan keluarga kembangan. Okey, sekarang kita nak melihat ya Fairuz ya. Ya saya. Okey, bila kita menyebut tentang keluarga, kita mesti, nak tak nak, kita mesti mengetahui salah silah keluarga kita. Jadi, untuk itu, mari kita lihat salah silah keluarga Ash. Okey, dipersilakan Ash. Hai semua, nama saya Aisyah Binaya dan hari ini saya akan menceritakan tentang keluarga saya. Encik Keshavan dan Puan Kamlaila, datuk dan nenek saya sebelah ayah saya.
Encik Ravindran dan Puan Patmal ialah datuk dan nenek saya sebelah ibu saya. Nama ayah saya ialah Prem Rakesh. Nama ibu saya ialah Nivashini. Dan itu saya. Saya hanya ada mempunyai seorang adik lelaki yang bernama Aryanaya. Inilah keluarga saya, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Kalau tadi mungkin Fahim pun nak bercerita tentang keluarga ataupun salah silah keluarga Betul Fahim. tu. Betul tak? Okey, cuba betul tak Fahim? Boleh, Okey. betul? Okey. Silakan Fahim. Okey. Saya ingin berkongsi cerita salah silah keluarga saya. Nama ayah saya Saifulizan bin Yahya. Tok Wan saya iaitu Yahaya telah berkahwin dengan opah saya iaitu Fatimah Chong. Opah saya ini adalah kaum Cina. Mereka berdua telah mendapat 5 orang cahaya mata. Ibu saya pula bernama Siti Zarina. Ayah beliau ataupun yang saya panggil atuk saya yang bernama Mat Israri telah berkahwin dengan nenek saya yang bernama Hatimah binti Saleh. Mereka berdua juga telah mendapat 5 orang anak. Apabila ibu dan ayah saya berkahwin, maka lahirlah kakak saya yang bernama Nur Samahati, abang saya Muhammad Amir dan saya yang paling bongsu. Wah, tak sangka rupanya Fahim ni bertuah rupanya. Betul, Ada Fahim. darah campuran. Okey, kita nak bagi berapa bintang ni? Kita bagi Berbintang-bintang mereka mungkin jadi. berbintang-bintang kita bagi. Okey, disebabkan Oh, okey. situ cikgu nak bagi 5 bintang Oh, sebenarnya. lagi 5 bintang, Dan ya? okey, Okey. tahniah diucapkan. Nah, terima kasih Baiklah. Ash dan juga Betul kan? Fahim. Kata Ya. orang tak kenal maka tak cinta. Betul. Bila Betul kita tu. dah tahu Fahim ni dan Aish ada darah Darah campuran. campuran. Wah, baru kita tahu kan? Bagaimana dengan Nisa? Nisa ada darah campuran tak? Saya dipercayai belah arwah atuk saya Oh, ada ya. darah Indonesia. Oh, dipercayai. Patut kan Nisa cantik kan? Tak ada, cikgu biasa je. Okey, betul tu Cikgu Farah. Cikgu nak sambung lagi. Okey, silakan. Apa yang penting di sini, kita nak perlu ada kesedaran, kita perlu tahu hak kita perlu tahu peranan dan tanggungjawab kita dalam keluarga tu. Betul tu Cikgu Fairuz. Tadi kalau Fahim dengan Aish dah tahu salah silah, maksudnya Nisa mereka telah ada hak mereka untuk mengetahui. Sebagai seorang anak, kita mesti ada hak untuk mengenali salah silah keluarga kita Nisa. Okey, Itu yang sangat jangan lupa penting. kita yang penting menghormati. Betul, kita mesti Nisa. Okey. Kalau keluarga Ash dan juga Fahim ada 2 adik-beradik, 3 adik. Saya punya salah silah mungkin besar lagi papannya cikgu. Oh, Nisa berapa betul. Nisa? 8 adik-beradik. Oh, 8 adik-beradik. Besar lagi salah silah tu. Maksudnya Nisa kena buka besar lagi lah Ya, buat dia. Tak cukup ni. Mungkin saya perlukan satu dinding untuk lukis betul, mural penuh. Nisa. Okey. Jadi Nisa anak yang keberapa ya? 3. Oh, okey. Silakan cikgu. Baiklah, kita teruskan dengan melihat Okey. rasa macam nak tukar suasana lah. Suasana. Itulah. Apa? Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Amboi, Cikgu Fairuz. Tadi kan Nisa, pagi-pagi tadi Ya. dia dah menyanyi. Sekarang dia menyanyi lagi Nisa. Tak salah bukan? Oh, Maksudnya taklah lah salah. kita nak memartabatkan warisan kita. Betul, Cikgu Saya tadi Fairuz. macam nak sambung tapi saya sedar diri cikgu suara saya tak Boleh, semerdu boleh, cikgu. boleh. Silakan Nisa. Saya tak ingat diri cikgu. Okey, tak apa nanti kita ni. Nanti kita. Okey. Cikgu dah Dah cunjuk bakat ya, Cikgu. mungkin ya. adalah anak-anak murid kita Ya. yang nak tampilkan bakat pada hari ini. Ada tak? ada tak tak adik siapa? Siapa nak Ada, tunjuk bakat? Cikgu. Terus Kita memang kita aktif lah. Ash bertuah memang hari ni. sporting lah. Ya, silakan Ash. Okey, bakat apa Ash tu? silakan. Gugur selutang di atas papan, buah berangan di dalam gundi. Jiran bertandang disaji kudapan, akrab hubungan kejiranan harmoni. Surya menyingsing penyeri alam, bagai sinaran ribuan lilin. Janganlah bising tak kala malam,
hormati jiran, hubungan terjalin. Okey, terima kasih Aish. Kita nak bagi bintang untuk Aish. Cikgu Farah memang sayang dah macam ni. Okey, alhamdulillah. Rasa seronok bangga kita dengar. Ya. Okey, rasa-rasanya. Okey, apa makna di sebalik pantun yang dilafazkan oleh Aish? Mungkin ada kawan-kawan yang lain boleh bantu? Cuba kita tengok. Siapa nak bantu? Boleh tak siapa-siapa? Mungkin Ainul. Ainul? Okey, Ainul. Okey, untuk rangkap pertama, okey, jiran bertandang disaji kudapan, akrab hubungan kejiranan harmoni. Okey, rasa-rasanya. Okey, apa yang dimaksudkan dalam pantun yang pertama? Maksud dia ialah melayan jiran yang datang ke rumah. Okey. Layan tetamu dengan baik. Ya. Tu, Tapi tadi nampak tak? Kita ada hidangan. Okey, sekarang tengok ni. Okey. Nisa, kalau kita ada jiran, inilah antara barang-barang yang kita bagi kepada jiran kita. Tengoklah kat sini ada mangkuk tingkat, ada buah-buahan, Ada kuda-kudapan. ada kuda-kudapan. Ya. Ini yang mangkuk tingkat saya sebut tadi cikgu pagi-pagi. Tapi betul. kalau saya besar lagi lah. Tinggi lagi. Tinggi lagi. Berbagai lagi. Ya. Berbagai lagi lah. Nisa macam mana? Pernah Saya Mak suruh yang Nisa tolong hantar dekat Saya jiran yang sebelah. menerima mangkuk tingkat cikgu. Masa mula-mula pindah, jiran-jiran saya baik alhamdulillah bagi mangkuk tingkat, lauk dan Alhamdulillah, sebagainya. Betul. Seharusnya kita teruskan amalan ni sebenarnya kan. Jangan tinggalkan. Benda yang baik ni kita teruskan je kan. Ya, betul tu cikgu. Selain Okey. daripada mangkuk-mangkuk tingkat ni kan cikgu kan saya teringatlah lauk-lauk yang dalam mangkuk tingkat tu macam sedap je sedap. kan. Ya. Mungkin kita nak berehat dahulu cikgu sebelum kita teruskan apa lagi kita boleh buat untuk saling menghormati keluarga, jiran, tahu hak, tanggungjawab dan sebagainya. Adik-adik juga jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Ya, teruskan menonton. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Surya menyingsing penyeri alam, bagai sinaran ribuan lilin. Janganlah bising tatkala malam, hormati jiran hubungan terjalin. Wow. Ya, cikgu. Cikgu Farah nak jawab dulu. Alamak, saya cubalah. terpegun melihat Alamak, Nisa cikgu. Nisa Saya melapor. belajar daripada adik Ash tadi. Dia pandai berpantun. Tadi Dah kita jadi cikgu tu. Ya, Cikgu Ash. Cikgu Ash. Tadi kita dah berbincang mengenai maksud rangkap pertama. Ya. Apa maksud rangkap kedua tu, cikgu? Rasa-rasanya untuk rangkap kedua ya, janganlah bising tatkala malam, hormati jiran, hubungan terjalin. Rasa-rasanya siapa yang boleh terangkan Siapa? apa makna di sebalik pantun tersebut? Adik-adik kita siapa? Oh, angkat Okey. tangan. Ada siapa? Farisha. Farisha. Okey, silakan Farisha. Kita janganlah mengganggu jiran di rumah. Betul Okey, tu, maknanya Fairuz. jangan mengganggu, maknanya jangan mengganggu ketenteraman. Betul, Oh, Fairuz. okey. Ini sangat penting, Fairuz. Janganlah bising tak kala malam. Ya, Kenapa malam dia tu lah sentuh kita nak malam? tidur kan, nak rehat. Malam tu kita nak rehat, kita dah penat. Tiba-tiba jiran buat bising. Boleh kan? tak? Tak boleh. Boleh Nisa? tak? Cuba angkat. Boleh tak? Boleh Boleh tak tak buat kalau kita bising ganggu malam-malam? jiran kita? Boleh tak? Cuba Cuba tunjuk angkat, traffic light traffic yang light. cikgu sediakan. Okey. Tak boleh. Tak boleh angkat apa? Angkat Angkat merah. apa? Angkat merah. Bagus. Okey. Jadi tengok Nisa, mereka pun dah tahu dah Ya. apa hak mereka Ya. sebagai jiran. Jiran. Baiklah, kita teruskan. Silakan. Okey. Apa yang kita pelajari dalam pantun tersebut ni, jelasnya sebagai warga negara yang terpuji, kita Betul. kita nak ingatkan keluarga kita ni agar mengamalkan semangat kejiranan. Betul tu, Fairuz. Sebagai cara kita menghormati jiran. Maknanya di sini kita perlu sedar bahawa kita ada keluarga, Betul. kita ada diri, jangan lupa kita ada jiran dan masyarakat. Mungkin sebentar lagi kita akan ke yang lebih luas, peringkat negara dan global.
Betul Nisa, apa-apa pun Nisa, kita mesti bermula dengan diri kita sendiri, baru cantik perjalanan hidup kita, diteruskan lagi dengan keluarga, lepas tu masyarakat. Macam Cikgu Fairuz cakap tadilah, mungkin kita akan lebih luas lagi, kita akan ke peringkat global. Okey, bercakap tentang negara dan global, rasanya ada sesuatu yang ingin dikongsi oleh Fahim. Fahim, silakan Fahim. Fahim nak kongsi apa tu? Silakan. Hi everybody, my name is Muhammad Fahim bin Saifulizan. Today, I would like to share my experience while studying civics in English with teacher Helena. We did lots of fun and interesting activities in the classroom. Teachers always advise us to practice moral values in life. The purpose is for us to be good human beings. Yes, we need to respect everyone. Every individual in society has their own role to create harmony and unity in society, to make our country peaceful and prosperous. In the pandemic situation, we as Malaysians must always provide cooperation and support for every effort made by the government to curb the spread of this disease. As good citizens, we must always maintain Malaysia's good name so that outsiders respect us. Okey. Betul tu Nisa. Good job. Itu yang kita Tahniah. maksudkan tadi. Ya. Fahim ni dia dah kenal diri dia. Ya. Okey, dia dah kenal diri dia. Kemudian dia boleh bawa diri ke masyarakat sekarang ni ke peringkat yang lebih besar. Ya, Nisa. nampak kan? Nampak tak bagaimana civic itu telah diterapkan dalam kehidupan Fahim. Dan Fahim telah mengungkai mengikut situasi semasa. Betul kan? tu Cikgu Fairuz. Bagus. Dia okey. sangat menjaga okey tentang suasana pandemik Ya, Covid ni dia peka, sangat Cikgu. Ya, peka, bagus. terlalu peka. Jadi dia pun jaga kalau dah keluar kan. Jadi itulah dia kata tadi kalau kita perasan ayat dia kata lebih harmoni dari hidup dia kan. Ini yang penting. Ini kita yang nak penting. terapkan Ini yang sebenarnya kita kan. nak bawa. Supaya saya ulang balik, kita tahu hak kita, kita tahu peranan dan kita tahu tanggungjawab. Tanggungjawab Selesai kita. sebenarnya. Ya. Okey. Seterusnya Cikgu. Okey, baiklah. Kita teruskan. Okey. Sekarang kita nak selami ekspresi diri, nak selami diri. Okey, kita nak selami diri kita. Apa yang akan berlaku sekiranya kita menghormati jiran? Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Apa faedah ataupun kebaikan sekiranya kita menghormati jiran? Siapa yang boleh bantu cikgu? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Angkat. Okey, cikgu nampak Diraj. Bagus. Diraj. Diraj awal dulu. Laju je Nisa dia keluarkan tu. Keluar. Ya. Okey, silakan Diraj. Jika kita menghormati jiran, hubungan kami dengan jiran akan terjalin. Ya, Betul. betul. Yang lain setuju tak? Yang lain setuju tak? Kalau Cuba setuju, angkat warna hijau. Angkat warna hijau kalau setuju. Okey, Setuju. setuju. Ya. Adriana, okey Adriana setuju. Kalau tak cikgu nak kan. Okey, seterusnya. Okey, kita dah lihat paparan. Di situ kata memupuk semangat perpaduan. Bila kita menghormati jiran, semangat perpaduan akan lebih Secara tak langsung ya, boleh betul diwujudkan. kan. Kemudian menghapuskan perasaan hasad dengki. Tak ada lagi perasaan dengki saling dengki kan. Nak gaduh-gaduh tak Nak ada. gaduh-gaduh. Kalau aman damai je hidup cikgu ya. Kan. Sebab Kalau kita tak dah ada kenal jiran kita betul kan. lah. Kita tak ada lagi rasa dengki ke apa ke. Ya, ya. Okey, kalau kita tengok itu sekiranya kita menghormati jiran, apa akan berlaku sekiranya kita tidak menghormati jiran? Apa agak-agak Nisa? ya? Lama apa ya akan jadi adik-adik? Bantu Kak Nisa, apa yang akan jadi kalau kita tak hormat jiran? Apa tak akan jawab? jadi? Siapa nak nak jawab? Siapa nak jawab? Apa akan jadi kalau kita tak menghormati jiran? Ya. Okey. Angkat mana awak punya traffic light? Okey. Ainul. Bagus Ainul. Okey, silakan Ainul. Apa akan jadi Ainul? Salah faham akan tertimbul. Ya, betul. Salah faham akan berlaku ataupun timbul. Saya suka perkataan yang Ainul sebut tu, salah faham akan timbul. Yalah dah tak kenal jiran kan. Jadi kita tengok kita rasa lain. Rupa-rupanya maksud lain jiran kita. Nak bagi berapa bintang untuk Saya sebenarnya kan kalau nak ikutkan cukup bintang, bintang. tak cukup bintang Nisa. Bintang-bintang di langit je lah cikgu. Bintang di Okey. langit lah sebab anak murid kita ni memang bersemangat. Saya rasa Nisa, Ya. ini semua gara-gara kita nak hari Isnin ni kita akan memulakan persekolahan. Jadi Ya. anak murid saya kata, cikgu, kami tak sabar
sabar lagi nak pakai baju sekolah kan. Ni dah pakai dah ni. Dah pakai. Jadi mereka teruja hari ini. Teruja Nisa. sangat-sangat. Kita teruskan lagi. Okay? Baik, Cikgu Tengok, sekiranya kita tidak menghormati jiran. Ini contoh. Okey, sikap bekerjasama antara jiran akan terhakis. Tak ada lagi amalan bekerjasama. Okey, tak nampaklah kita ada contohnya bergotong royong kan? Betul, Cikgu Fairul. Tidak ada bantu-membantu cikgu ya. Betul. Okey, seterusnya perselisihan faham akan berlaku. Betul. Okey, konsep dia makna kita perlu menghormati jiran. Okey, di situ kita nampak apa yang kita bincangkan tadi. Okey. Antara lain ialah untuk menunjukkan sikap yang terpuji dan kita perlu praktikkan amalan terpuji kita ini. Boleh tak semua? Boleh tak? Boleh tak lepas ini praktik kan? Okey, bagus. Semua-semua senyum. Okey, boleh. Okey. Bagus adik-adik. Seterusnya cikgu, apa lagi akan jadi sekiranya... Saya teringat cikgu, kalau kita tidak saling menghormati, kalau kita tidak saling membantu, nanti kalau kita susah, Betul, macam mana? itu yang kita sebut sebagai waktu kecemasan. Ya. Ya. Kalau kita tak menghormati jiran, katakanlah kita ada waktu-waktu kecemasan yang memang kita memerlukan jiran kita, apa akan jadi? Sebab kita tak kenal, padahal sebelah rumah kita je kan, Nisa. Jadi sebab itulah sangat penting kita mengenali jiran kita. Tapi betul lah kata orang, jiran sepakat membawa berkat. Ini Cikgu yang kita Nisa, nak tahu. Kak Nisa ingat tak ada satu lagu Piramli lah kan dulu? Yang mana satu cikgu? Lagu Piramli Ingat ada tak banyak. Cikgu Fairuz? Ya. Boleh tak Cikgu Fairuz kan suka menyanyi? Tapi asyik saya je Tak cuba apa, Cikgu Farah. Cikgu Fairuz. Okey, cikgu saya nak kaitkan nostalgia lama. Ya, betul. Okey, cuba kalau salah maafkan ya. Kita semua sepakat di kampung Hai Pening Lalat. Mana di situ kita nak timbulkan yang kita ada jiran, kesepakatan kan. Okey. Kalau kita duduk dalam satu komuniti tu kan cikgu, bila saling membantu, kita pun dapat menjaga kawasan tu secara tak langsung cikgu kan. Betul. Dengan bergotong royong, kawasan pun bersih. Bila tak bergaduh, kita harmoni, bertukar-tukar makanan. Itulah Nisa, tak lama lagi kita akan tibanya bulan Ramadan. Jadi Ya, waktu cikgu. inilah cikgu harap sangat, waktu inilah waktu yang paling penting dan kamu praktikkan di mana amalan tukar juadah boleh Tapi Cikgu Farah, jalankan. musim sekarang kita tak boleh kunjung. Betul. Kita Saya letak kat setuju. luar rumah, kita balik. Betul, Contactless Nisa. orang kata, tidak ada kontak di situ. Mungkin boleh lagi masih menjaga. Mungkin boleh lah. Kita sanitasi, kita Tapi boleh amalan tu lakukan boleh kat tu. sebenarnya kita buat kan. Boleh Itulah lah, Cikgu kan. Fairuz. Ada caranya. Ingat ya, pandemik COVID bukan satu tiket untuk kita berjauhan dengan jiran kita. Ya. Jiran kita, tanggungjawab kita. Jiran kita tanggungjawab kita cikgu. Wah, sebut-sebut makanan bulan Ramadan ni. Saya baru tengok Tak tahan agaklah saya. dah nak tak jauh ya lama kita. lagi. Hari ni tak tak lama selesai lagi. berapa rejab dah kan? Ya, dan saya suka juga melihat rakan-rakan kita walaupun yang bukan Islam, bukan Muslim, sama-sama menyambut dengan kita, sama-sama gembira. Ini yang kita katakan harmoni Ya, cikgu ya. ya. Lagi-lagi Malaysia kita berbilang kaum. Baiklah cikgu, kita nak berehat dahulu. Baik, Nisa. Sikit lagi kita akan belajar lagi adik-adik semua. Okey ya, kita rehat 5 minit boleh ya? Taklah sampai 5 minit tapi lebih kurang lah. Okey. Adik-adik di rumah, penonton semua, jangan ke mana-mana, kembali ke Didik TV KPM. Ya, teruskan menonton. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terbang-terbang si burung kedidi, selamat kembali ke Didik TV. Okeylah cikgu. Berpantun Kak Nisa hari Saya ni. cuba pantun 2 kerat cikgu ya. Saya masih lagi dalam mood berpantun tadi. Betul Nisa, itulah kemeriahan yang berbahasa Nisa. Ya. Indahnya bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa. Cikgu, tadi kita dah berbual-bual mengenai jiran kita. Kita nak tanya adik-adik jugalah. Pernah tak apa yang mereka akan lakukan sekiranya ada jiran baru? Boleh kita tanya mereka? Boleh, silakan. Iya, adik-adik. Boleh tak Kak Nisa nak tanya, kalau satu hari nanti ataupun mungkin sebelum ni pernah alami jiran baru datang, apa yang adik-adik buat? Boleh tak Kak Nisa tanya daripada Fahim?
Kalau jiran baru, Fahim buat apa? Okey. Kalau ada jiran baru pindah, Ya. saya akan berkenalan dengan Berkenalan. mereka supaya dapat mewujudkan hubungan silaturahim yang baik. Wow, berkenalan. Dapatlah Ya. semangat perpaduan. Terima kasih. Okey, Fahim ada berkenalan. tak jiran Fahim yang rapatlah dengan Fahim? Ada tak? Kita tanyalah siapa nama jiran sebelah Fahim. Kenal tak? kita Betul uji, ke? kita uji. Betul ke berkenalan ni? Betul ke berkenalan ni Fahim? Ya, Fahim dah boleh tu. bagi tahu tak Betul. siapa nama jiran sebelah rumah Fahim? Okey. Nama jiran saya ialah Pak Cik Azhar. Pak Cik Azhar. Hello untuk Pak Cik Azhar. Hai Pak Cik Azhar. Lambai sikit kat Pak Cik Azhar. Lambai sikit dekat Pak Cik sikit. Azhar. Mana tu Pak Cik Azhar tengah tengok ke? Okey. Apa istimewanya Fahim Cik Azhar ni sampai Fahim? Yelah kalau cikgu dalam kelas, Fahim selalu cerita dengan cikgu, Cik Azhar apa agaknya kelebihan mesti ada Nisa kan? Ya. Apa agaknya Fahim? Okey, beliau jiran sangat baik. Pada setiap hari, beliau akan menyapu daun-daun kering kat depan halaman rumah saya. Hebat Ya. ya. jiran Kerana Fahim. sehelai apa? Daun. Sampai Fahim Ah. sayang jiran dia ya. Ya, ada adik yang lain nak berkongsi tak? Aki nak tanya mungkin Farisha, kalau ada jiran baru, malunya Farisha. malunya saya Farisha kena panggil. Terkejut Ya, Nisa. terkejut, Nama dia ya. diseru. Ya, Farisha anda diseru. Kak Nisa nak tanya, kalau ada jiran baru, selain daripada berkenalan, apa yang Farisha lakukan? Bertukar juadah, salam berkenalan. Ya, bertukar juadah macam kita juadah. tadilah cikgu ya. Betul, Bawa Maknanya di bakul sini makanan, ya. perkara yang baik harus kita kongsikan bersama-sama. Betul. Dalam diri, untuk diri, dalam konteks diri, konteks keluarga dan konteks jiran tadi kan. Betul. Wow. Itulah Nisa. segala-galanya Kalau bermula dari masak kita, ya. kan, kadang-kadang kita dekat dalam rumah tu kan Nisa, kita boleh terhidu bau masakan jiran kita kan. Masak apa tu orang Masak sebelah? apalah agak kan. Rasa macam nak ketuk je pintu je kan. Tapi sebab kita ni sedar, kita merupakan jiran yang peka dengan jiran kita, kita masak goreng-goreng, kita hantar sepinggan dekat jiran kita kan. Ya, tadi Nisa ada sebutkan cikgu kalau jiran ni baiknya kita berbaik-baik dengan mereka adalah membantu ketika kecemasan. Betul Teringat pula tu. cikgu kisah saya kongsikan sikit boleh okey, ya cikgu? boleh, silakan, Nisa. Mak saya tiba-tiba beranak. Adik saya. Masa tu jiran saya lah yang masakkan saya dan adik-beradik makan tengah hari balik sekolah. Terima kasih Cikgu Masita. Ya, Alhamdulillah. Tahniah kepada Cikgu juga jiran Cikgu saya. juga. Ya. Begitulah Nisa, memang Ya. betul. Kita memang kena peka dengan jiran kita kan. Jadi Kalau ada apa jiran kita- rangkuman atau rumusan subjek kita pada hari ini cikgu? Okey. Kita mulakan Cikgu Farah. Ya, silakan. Okey. Jadi apa yang kita dapat hari ini ya murid-murid. Okey, kalau kita boleh perhatikan sebenarnya pendidikan civic ini dia telah dilaksanakan secara bersepadu. Saya tekankan sekali lagi bersepadu dan menyeluruh melalui pelbagai cara. Kalau kita lihat tadi ya Nisa daripada diri, Ya. keluarga, masyarakat akhirnya ke peringkat global. Global. Jadi sebenarnya matlamat pendidikan civic ini adalah untuk melahirkan warga negara yang mengetahui hak dia. Apa yang dia akan tahu dan dia bertanggungjawab serta yang paling penting berakhlak mulia. Okey, bagi menyumbang kesejahteraan masyarakat, negara dan Okey, saya juga tambah di situ global. ya. Oh, silakan Okey, Cikgu Antara Fairuz. lain untuk sebagai pemahaman dan kesedaran civik kesedaran civik. Betul, itu yang kita nak gariskan penting itu tu, Cikgu dapat Fairuz. membentuk perwatakan, Betul. tingkah laku ataupun perwatakan yang supaya menjadi warga negara yang bersatu padu, Betul. bersemangat patriotik, berintegriti dan memberi sumbangan ke arah Betul, kesejahteraan masyarakat. Kita tak boleh lari ni masyarakat, negara dan global. Betul, semuanya bermula daripada peranan diri kita betul. sendiri. Sebab itu diterapkan pendidikan civic. Kita ada Betul, masuk sikit Nisa. sejarah tadi, kita ada masuk Ya, sikit ya, bahasa ya. Melayu tadi daripada umur awal lagi di mana Betul. untuk pengetahuan semua kita ni belajar tahap 2. Betul. Ada darjah 5, 4, Prasekolah 5 pun dah dan ada 6. dah Ya, prasekolah dah sebenarnya. ada Dan bermula kan. daripada peringkat prasekolah lagi Ya, sebenarnya. maklumlah saya adik-adik semua dah habis sekolah. Kita jadi saya di sini pun sama-sama belajar kembali apa yang baiknya pendidikan civic dan adik-adik di rumah pun diharapkan mendapatkan segala informasi, segala manfaat, kebaikan dan sebagainya. Kita boleh tanya lagi cikgu, mungkin ada lagi yang mereka nak kongsikan. Diraj ada yang nak kongsikan tak dengan jiran, pernah tak berkawan, main bola sama-sama ke? Ada tak?
Jiran yang berkawan. Ada cikgu. Boleh ceritakan boleh apa kongsikan. aktiviti Diras dengan jiran? Saya dan jiran selalu bermain badminton di luar rumah saya. Main badminton. Aktif, gaya hidup sihat pun Ya, bagus. bagus ya. Okey. Tapi kan Diraj, musim pandemik COVID ni kan, okey, dah lama tak main luar sama-sama kan. Ya. Apa yang Diraj buat? Bersama jirannya. Tapi masih lagi nak bermain dengan jiran? Kami selalu membuat Google Meet dan bercakap. Wah, Nisa, tengok mereka dah semakin maju kan. Ya, kekalkan perhubungan tu walaupun Kekalkan tidak perhubungan. berjumpa. Sebab itu saya kata tadi Nisa, Ya. pandemik COVID bukan satu tiket untuk kita menjarakkan hubungan silaturahim kita Sekurang-kurangnya sama jiran. Diras tak adalah seperti kera kesumbang kan. Kera sumbang, simpulan bahasa kan Ya, cikgu. kita belajar Betul, lagi. Nisa. Jadi seorang je tak nak. Seorang je tak ada kawan kan. Ya. Okey. Okey, ada lagi yang nak kongsikan? Siapa nak tambah lagi? Mungkin ada cerita. Okey. Kan? Hujunglah kita nak simpulkan semua sekali. Alia okey Okey, Alia. Alia ada jiran Tak apalah tak? cikgu, mungkin mereka pun kita dah Ada. 1 jam Oh, pun. Alia ada. Ada lagi cerita. Mungkin boleh Okey. ceritakan pendek je boleh Alia? Okey. Silakan. Okey, bagaimana jiran Alia? Jiran sebelah rumah Alia? Siapa? Siapa jiran Alia? Kami jiran saya. Siapa nama jiran Alia? Ulang tak dengar. Okey, dengar Alia. Okey. Dengar, ya. Siapa nama jiran Alia? Apa kebaikan jiran Alia? Jiran saya nama dia Nur. No. Ini menunjukkan Alia kenal siapa jiran dia. Baiklah, adik-adik sebenarnya kita cikgu banyak lagi kita nak berborak tapi kita dah mengakhiri menuju ke akhir episod kita pada hari ini iaitu topik hormat menghormati dalam konteks keluarga, jiran-jiran dan sebagainya. Terima kasih Cikgu Farah dan Cikgu Faru kerana bersama kami. Terima kasih adik-adik. Diharapkan apa yang kita belajar hari ini mendapat memberi manfaat kepada semua di luar sana. Jangan lupa teruskan menonton Didik TV. Kita ada banyak pengisian yang menarik sepanjang hari. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya. Sebelum ini, saya ingat pendidikan civic ini ialah satu subjek. Rupa-rupanya, pendidikan civic ini diserap dalam beberapa subjek. Saya yakin dalam pendidikan civic akan ada ramai murid yang baik. Selain mendapat ilmu pengetahuan semasa belajar di sekolah, anak saya turut diterapkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan civic. Antara kesannya, pendidikan civic dapat menjadikan anak saya lebih bertanggungjawab dalam hidupnya. Didik TV KPM